beralih ke perkembangan PRU Dun Sabah. Parti Bersatu Sabah PBS secara rasminya menjadi rakan kongsi politik kepada Perikatan Nasional PN. Persetujuan itu ditandatangani Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Agung PBS, Datuk Jahid Nordin Jahim. Menurut kenyataan media PN, perjanjian persefahaman politik itu ditandatangani di Pusat Khidmat Masyarakat PBS Tamparuli. Perjanjian persefahaman itu turut disaksikan Ahli Majlis Tertinggi PN, Datuk Taqiyuddin Hassan. Datuk Seri Hamzah menjelaskan pemeteraian itu menjadikan jentera kedua-dua parti berada dalam keadaan lebih kukuh dan kuat untuk menentukan kemenangan calon-calon dalam PRN Sabah. Meskipun sibuk berkempen, calon Perikatan Nasional PN bagi DUN N12 Sulaman Datuk Seri Haji Ji Nur sempat menenangkan mangsa kebakaran di Kampung Lok Batik Tuaran. Beliau yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah ketika itu berada di lokasi berhampiran bagi menyantuni pengundi di kawasan Kampung Baru-Baru dan Kampung Surusup. Penduduk terlibat dalam kejadian tersebut terharu dengan keprihatinan Datuk Seri Haji Ji meskipun dengan kekangan masa dan sibuk melaksana aktiviti berkempen. Dalam kejadian pagi tadi, beberapa buah rumah musnah teruk. Saya di dalam terdengar barang jatuh di dapur. Saya keluarlah. Saya nampak api. Itulah dia kuat, kelompok kuat. Kira-kira pukul berapa tu, Pak? Jam 10. 10 pagi lah. Iya. Sementara itu, Datuk Seri Haji Ji memberi pesanan kepada pengundi di DUN Sulaman agar sentiasa menjaga keselamatan dan kebersihan diri. Beliau juga meminta penduduk di pusat daerah mengundi Kampung Baru-Baru Tuaran agar keluar beramai-ramai menunaikan tanggungjawab mengundi pada 26 September nanti. Alhamdulillah, jentera pilihan raya Perikatan Nasional telah pun mengatur kempen-kempen di setiap kampung di DUN Sulaman ini. Jadi nampaknya kempen kita makin bertambah rancak dan insya-Allah perkara-perkara yang menjadi rintihan rakyat kita akan dengar, kita akan bantu dan kita ambil perhatian. Turut hadir bersama kempen beliau adalah Ketua Komunikasi Pusat PN Sabah, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Majoriti parti politik pada pilihan raya umum DUN Sabah ke-16 membangkitkan isu sama iaitu infrastruktur, peluang pekerjaan dan ekonomi. Persamaan itu menyebabkan pengundi cenderung melihat kepada kredibiliti calon untuk membuat pilihan. Ikuti analisis politik bersama rakan penyampai di Kota Kinabalu, Andy Reza Rohadian. Andy, teruskan. Sabah ke-16 masih dibuka. 447 calon bertanding sedang berjuang habis-habisan untuk memenangi hati para pengundi di kawasan masing-masing. Gerak-geri serta strategi calon bertanding diikuti rapat oleh pemerhati politik sejak hari penamaan calon pada Sabtu lepas. Apa sahaja dapatan analisis mereka sepanjang tempoh berkempen setakat ini? Untuk berkongsi pandangan mengenai perkara tersebut, saya bersama dengan Tuan Rahizal Shah Abdul Karim, pensyarah kanan dari Universiti Teknologi Mara Kota Kinabalu. Terima kasih kerana bersama kami Tuan Rahizal. Ya, terima kasih, kalau kita lihat sekarang ini pergerakan kempen para calon agak terhad, pertama kerana mematuhi garis panduan pencegahan COVID-19, kedua kerana faktor hujan di kawasan Kota Kinabalu, bahkan mungkin di kawasan-kawasan lain di seluruh Sabah. Perang bendera juga tidak hangat seperti yang kita saksikan dalam siri PRK di Semenanjung sebelum ini. Adakah situasi ini akan memberikan kesan kepada trend pengundian pada hari mengundi nanti? Ya, kalau kita tengok setakat ni sejak pengumuman, sejak penamaan calon pada hari itu, kita nampak ada keadaan perang poster dan bendera-bendera sekalipun agak sedikit, tidak banyak, dan ditambah lagi dalam tempoh beberapa hari ini keadaan cuaca yang agak hujan yang kuat, menghalang mungkin mereka untuk meletakkan poster-poster tersebut. Tapi sebelum itu pun, sebelum cuaca ni pun nampak memang agak sedikit perlahan berbanding dengan kalau kita tengok daripada pilihan raya 2018. Mungkin salah satu sebab dia mungkin
parti itu mungkin mereka telah pun beredar mungkin kempen ke social media mungkin. Tapi apa yang jelas dalam tempoh beberapa hari ini memang masih agak perlahan dan sama ada ini akan menjejaskan bilangan pengundi yang akan keluar tu masih awal lagi untuk kita simpulkan bahawa ini akan menjejaskan mereka untuk keluar mengundi. Ditambah lagi dengan keadaan COVID ni. Jadi kita tengok bagaimana perkembangan akan berlaku dalam hari-hari berikutnya. Sebagai alternatif, calon memilih untuk berkempen menerusi platform digital ataupun platform maya. Tapi realitinya kita tahu di setengah kawasan isu capaian jalur lebar masih lagi dibangkitkan ataupun dihadapi oleh para penduduk di setengah kawasan di Sabah. Itu tidak perlu untuk kita persetujui. Pandangan anda mengenai situasi ini, adakah kebergantungan kepada media sosial untuk berkempen ini satu strategi ampuh bagi anda? Ya, dengan keadaan COVID sekarang ni, saya ingat dengan SOP yang berbagai, parti-parti tidak ada pilihan mungkin untuk menggunakan ataupun memaksimalkan penggunaan sosial media itu tadi. Kita tengok banyak parti-parti bertanding sekarang pun malam dalam siri kempen yang mereka lakukan, mereka live, membuat feed live kepada sosial media agar dapat diikuti oleh pengundi-pengundi di kawasan mereka. Cuma kalau di kawasan kampung tu mungkin agak sukar lagi untuk mereka untuk mengikuti perkembangan kempen melalui sosial media. Salah satu mungkin rangkaian daripada segi liputan tu mungkin satu masalah dia, tapi satu lagi mungkin saya ingat ramai juga di kalangan-kalangan orang di kawasan kampung ataupun yang berusia tidak ada memiliki akaun sosial media dan seumpamanya. Jadi ini satu cabaran kepada mereka dalam keadaan kekangan sekarang ni, bagaimanakah mereka dapat menyampaikan mesej kempen kepada para pengundi. Sama ada ini akan memberikan impak ataupun dengan menggunakan sosial media itu tadi akan memberikan impak kepada parti-parti yang bertanding. Itu satu yang kita bagi saya agak awal untuk kita menilai sama ada benda ini akan memberikan impak. Tapi memang pada tahap ini keadaan COVID itu tadi memberi satu halangan kepada mereka untuk berkempen. Tapi ini tidak sebenarnya kita masih nampak pergerakan calon-calon berkempen itu. Cuma dari segi bilangan tu tadi tidaklah sebesar ataupun dahulu ataupun mungkin tidaklah sampai dalam lingkungan beratus-ratus. Jadi calon pada kali ini kenalah bekerja keras. Maksud saya mereka kena pergi mungkin ke satu kawasan, mungkin dulu mungkin mereka boleh buat di satu kampung tu mungkin dalam satu majlis jumlah yang ramai. Mungkin dalam satu kampung tu sekarang mereka mungkin kena bergerak dalam 3 ataupun 4 rumah. Lebih banyak pergerakan lebih banyak. Kerja kena lebih sikitlah. Tapi itulah realiti dia dalam keadaan COVID sekarang ini. Ya, setiap kali pilihan raya berlangsung di Sabah ini, isu-isu yang dibangkitkan sama saja daripada dulu. Isu tentang kemudahan infrastruktur, capaian jalur lebar, pengangguran, pendatang asing tanpa izin. Pandangan Tuan Rahizal sendiri, adakah itu modal yang terbaik untuk meraih undi pengundi? Tatkala kita tahu, sebab saya sendiri turun padang untuk membuat liputan, parti-parti yang bertanding, calon bebas termasuk, sekali membangkitkan modal yang sama. Pandangan anda bagaimana? Memang isu yang paling penting sekarang ni bukan saja di Sabah tapi di mana-mana apabila tiba pilihan raya adalah isu berkaitan dengan ekonomi. Cuma mungkin kalau Tuan Nandi ada pergi ke kawasan-kawasan kampung, banyak bercerita tentang infrastruktur. Ini juga adalah di bawah tema ekonomi juga. Cuma apa yang saya nampak agak menarik ya, dalam bukan saja kempen pada kali ini, tapi kempen-kempen pilihan raya sebelum ini, baik di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan, apabila tiba waktu pilihan raya, isu ekonomi yang mereka bangkitkan tadi ini, kedua-dua parti ini mereka tidak memberikan satu penyelesaian ataupun alternatif solusi tentang bagaimana mereka ingin menyelesaikan isu tersebut. Apa yang kita nampak apabila kita sebut mengenai ekonomi, selalu biasanya modal yang akan digunakan oleh parti A contoh dia adalah dengan menyatakan parti yang terdahulu tidak memerintah dengan baik, maka dengan itu perlulah diberi mandat kepada kami. Dan parti B pula akan menggunakan modal yang sama dengan menyatakan yang salah tadbir dan seumpamanya. Tetapi daripada segi contoh polisi apa yang mereka ingin gerakkan, pengangguran, bagaimana cara mereka ingin mengurangkan pengangguran itu tadi, ataupun menambahkan peluang pekerjaan. Ini yang saya nampak
agak tidak sepi di dalam kempen-kempen baik di mana-mana parti saya, parti A, parti B dan parti C dan semua parti. Tapi mereka sering lebih apabila kita menyebut tentang ekonomi, lebih kepada salah tadbir ekonomi. Itu yang saya nampak di situ tu. Dan juga isu yang lain juga mungkin MS63 ini juga semua parti-parti yang bertanding, termasuk parti yang berasaskan di Semenanjung, UMNO dan seumpamanya, juga menyatakan mereka memperjuangkan MS63. Tetapi kita tidak nampak secara spesifik apa yang mereka ingin laksanakan. Ya, Tuan, tak kala kita setuju bahawa parti-parti yang bertanding memperjuangkan ataupun menggunakan modal yang sama, jadi ini juga pastinya memberi satu kesukaran kepada para pengundi. Kalaulah Tuan sebagai pengundi, apakah indikator yang akan dilihat untuk memilih calon atau parti mana yang ingin diundi pada hari pengundian saya kata nanti? apa yang paling penting pada penghujungnya adalah calon yang bertanding itu tadi. Terdapat terlampau banyak dinamika ataupun pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi bagaimana pengundi itu akan mengundi. Tetapi pada pengakhirnya, pada penghujungnya, apa yang paling penting adalah calon yang bertanding di kawasan tersebut. Saya ingat di Sabah ni faktor calon itu masih lagi satu faktor yang begitu penting sekali. Walaupun mungkin isu ekonomi, mereka terkesan dengan isu ekonomi, mereka terkesan dengan isu berkaitan dengan MS63, tetapi pada pengakhirnya apa yang penting calon yang diletakkan itu, adakah calon ni adalah calon yang boleh memberi hikmat bakti terbaik, kepada hikmat yang baik kepada kawasan yang mereka tandingi itu tadi. Bagi saya memang ya isu-isu yang tadi yang disebut tadi itu semua oleh Andy tadi itu memang penting, tetapi di pengundi juga ingin melihat apakah fungsi YB itu tadi? Adakah calon ni mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud? Ini bukan saja di kawasan kampung tetapi juga di kawasan bandar. Ramai menyatakan di kawasan urban ataupun kawasan bandar mereka lebih tumpu kepada isu nasional dan semua. Tidak, bagi mereka isu-isu seperti isu longkang, isu-isu jalan berlubang, ini semua adalah isu yang juga dekat dengan hati mereka dan mereka inginkan calon yang mampu untuk memberikan hikmat yang terbaik. Baik, Tuan Rahizal Shah, saya sebenarnya mahu berbicara lebih banyak mengenai analisis anda sepanjang tempoh kempen PRU Dun Sabah ke-16 ini. Mungkin esok kita boleh sambung atau lain masa untuk mendapatkan perincian atau pandangan lebih jelas, gambaran mengenai keseluruhan perjalanan calon dan parti bertanding sepanjang PRU Dun Sabah ke-16 ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Rahizal Shah Abdul Karim, pensyarah kanan dari UiTM Kota Kinabalu kerana bersama dengan kami. Setakat ini dahulu lintas langsung perkembangan terkini kempen PRU Dun Sabah ke-16 dari RTM Kota Kinabalu. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama rakan penyampai di sana. Silakan.